kemudian tidur dia diganggu oleh satu bunyi cakaran kuku datang daripada bilik sebelah tadi. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Mesti korang pelik kan, tiba-tiba berubah background kan. Kalau aku sendiri pun boring yang shooting dekat tempat yang sama. So, mesti korang pun boring kan. Jadi why not aku change sikit aku punya background. Putih sikit, so nampaklah aku ni pop up sikit. Macam tu. So hari ni aku sebenarnya decide untuk ceritakan cerita seram tentang benda-benda yang pelik pernah berlaku dekat hotel. Mungkin cerita yang pertama aku nak ceritakan ni adalah fiction semata-mata, tapi why not aku kongsikan dengan korang sebab cerita dia agak menarik dan menyeramkan. Tapi sebelum tu, aku juga akan ceritakan pengalaman seram aku. Pengalaman seram family aku yang pernah jadi masa kita orang pergi dekat Melaka baru-baru ni. So korang yang follow aku dekat IG ni mesti tahu yang sebelum ni aku ada pergi Melaka baru-baru ni, kononnya macam family day macam tu. So kalau korang nak tahu apa yang jadi masa kita orang pergi bercuti dekat Melaka baru-baru ni, stay tune dan tengok cerita ni sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Jadi cerita seram yang pertama yang aku nak ceritakan dekat korang ni sebenarnya aku terjumpa dekat Wattpad. So bagi aku cerita dia agak interesting dan walaupun aku rasa cerita ni fiction je, tapi jadi marilah kita menakutkan diri kita sama-sama. Jadi kisah ni mengenai tentang seorang lelaki yang akan aku gelarkan dia sebagai Irfan. Dan Irfan ni sebenarnya dia nak bercuti ke luar negara sebab dia nak release stress, dia nak release tension. Sebab dia bekerja terlalu kuat sampaikan dia rasa okay, aku perlukan rehat supaya tubuh aku menjadi kembali segar. Jadi dia pun decide lah untuk pergi ke sebuah negara yang agak famous dan menjadi tempat tumpuan pelancong. Jadi dia pun berangkatlah ke negara tersebut dan dia pun check in lah dekat salah sebuah hotel dekat sana. Jadi bila dia sampai je dekat hotel tu, dia pun check in lah dekat bahagian receptionist. Jadi masa dia dah check in dekat counter receptionist tu, receptionist pun pesan lah dekat dia ni, dekat sebelah bilik encik ada satu bilik yang berkunci dan pintu bilik tu dicatkan dengan warna merah gelap. Encik jangan sesekali ketuk pintu bilik tu, lihat ke dalam bilik ataupun cuba untuk membuka pintu bilik tu. Terima kasih. Jadi receptionist tu pesan macam tu dekat Irfan tadi. Jadi Irfan ni pun pelik lah, selama aku check in dekat hotel aku tak pernah pula dapat pesan yang pelik macam ni. Jadi dia pun dalam keadaan yang keheranan, dia pun pergilah ke bilik dia setelah mendapat kunci bilik. Jadi Irfan ni nak ke bilik dia terpaksa melalui bilik yang dilarang ataupun bilik yang telah disebut oleh receptionist tadi. Jadi masa dia nak cross bilik tu, dia pun pandanglah bilik sebelah tu. Oh, jadi bilik ni lah yang receptionist tu pesan dekat dia tadi. Jadi dia pun macam abaikan je lah. And then dia pun buka pintu bilik dia dan dia masuk dan dia pun baringlah dekat atas tilam bilik dia yang empuk tu sebab dia dah penat travel seharian. Selepas beberapa jam, Irfan ni tertidur dalam keadaan yang sangat-sangat nyenyak. Kemudian tidur dia diganggu oleh satu bunyi cakaran kuku datang daripada bilik sebelah tadi, iaitu daripada bilik yang dilarang untuk dia jenguk tadi. Bunyi cakaran tu makin lama semakin kuat dan membuatkan Irfan ni menjadi tertanya-tanya, sebenarnya apa yang jadi kat bilik tu? Kenapa bunyi cakaran tu datang daripada bilik sebelah? Sebabkan dia rasa tertanya-tanya sangat, jadi dia pun decide lah untuk pergi mengendap dekat bilik tadi. So dia pun mengendap lah dekat dalam lubang kunci bilik hotel tu. Masa dia mengendap tu, dia nampak keadaan bilik tu agak gelap dan samar-samar dan suasana dalam bilik tu tak berapa cerah. Dan pada masa tu juga dia nampak ada seorang perempuan yang berkulit pucat dan berambut hitam sedang membelakangi pintu bilik tu. Jadi maksudnya dia tak nampak lah muka perempuan tadi. Tapi disebabkan rasa letih dan mengantuk dia tak hilang, jadi dia terpaksa lah memberhenti perbuatan sekodeng dia tu dan dia pun masuklah ke dalam bilik dia tadi untuk sambung tidur. Esoknya lelaki tu pun dah nak check out daripada hotel yang dia menginap tu. So dia pun kemas-kemas lah barang dia. Bila dia nak keluar daripada bilik dia teringat kejadian yang terjadi semalam, yang mana dia teringat bunyi cakaran yang datang daripada bilik tu dan juga perempuan cantik yang dia tak nampak wajahnya. So dia decide untuk mengendap sekali lagi sebelum dia meninggalkan hotel tu. Jadi dia pun mengendap lah dekat lubang kunci tadi. Tapi apabila dia mengendap tu, dia dah tak nampak suasana dalam bilik hotel tu. Yang dia cuma nampak adalah berwarna merah gelap. Seolah-olah macam ada seseorang yang telah menggantungkan kain dekat lubang kunci tu sebelah dalam. Jadi lelaki tu pun dah macam fries sebab dia dah tak nampak apa benda kat dalam bilik tu. Dia pun decide lah untuk turun ke bawah dan check out.
Jadi bila dia sampai dekat kaunter resepsionis tu pun tanyalah, "Semalam Encik dapat tidur lena ke?" "Ya, saya dapat je tidur lena. Tapi semalam saya dengar bunyi cakaran datang daripada bilik sebelah." Tapi resepsionis tu macam, "Okey, aku sebenarnya dah tahu apa yang jadi." Jadi resepsionis yang pada masa tu dengan riak muka yang agak takut, dia pun tanya Irfan, "Encik tak cuba masuk ataupun mengendap ke dalam bilik tu kan?" Lepas tu Irfan ni pun dengan selambanya menjawab, "Oh, semalam ada je saya mengendap sekejap melalui lubang kunci." Lepas tu bila je resepsionis tu dengar statement yang mengatakan kata Encik Irfan tu mengendap ke dalam bilik tu, dia memang lagilah terkejut. Dan resepsionis pun menceritakanlah sebenarnya apa yang jadi dekat bilik tu. Kalau Encik nak tahu, 10 tahun yang lepas, anak manager hotel ni mati di dalam bilik tu disebabkan atas alasan yang tak diketahui. Jadi, pihak kami terpaksa menguncikan pintu bilik hotel tu supaya roh anak manager tadi tak keluar daripada bilik tu dan tidak mengacau orang yang tinggal dekat hotel ni. Dia berkulit pucat dan rambut dia panjang berwarna hitam. So, Irfan tu pun, "Oh, jadi apa yang aku nampak semalam tu roh anak manager tu lah." Jadi pun dia pun kata, "Alah, tak ada masalah lah. Saya cuma tengok ke dalam bilik tu je. Lagipun takkan ada apa-apa yang jadi kan?" Jadi resepsionis tu pun menjawab macam ni, "Sebenarnya Encik tak boleh tengok ke dalam mata dia. Sebab sesiapa je yang tengok ke dalam mata anak perempuan manager tu akan mati. Termasuklah ayah dia sendiri." Jadi bila Irfan ni dengar kenyataan macam tu daripada resepsionis tu, of course lah dia dah getar kan. Tapi dia macam lega sikit lah. Sebab malam yang sebelum tu dia tengok perempuan tu just membelakangkan dia. Jadi dia tak nampak pun biji mata perempuan tadi tu. Lepas tu resepsionis tu pun menyambung lagi. Mata perempuan tu berwarna merah, kosong. So guys, agak menyeramkan. Jadi maksudnya dekat sini, warna merah yang dia tengok pada hari last dia nak check out tu warna merah kan? Memang warna merah kan yang aku cakap tadi. Dan sebenarnya itu bukanlah kain kosong, tetapi mata anak perempuan manager yang dah mati tu. Maksudnya kat sini, oh shit, aku dah meremang bulu roma. Masa dia mengendap dekat lubang kunci tu, sebenarnya dia dah bertatapan mata dengan okay. Jadi aku akan ceritakan pula cerita seram yang dialami oleh keluarga aku sendiri masa kita orang pergi Melaka beberapa minggu yang lepas. Ya, baru-baru ni lah, benda tu memang baru-baru ni terjadi. So kita orang macam ada buat family day lah, macam tu lebih kurang. So jumlah kita orang memang sangat-sangatlah ramai, dalam berapa orang adalah kot dalam 40 orang macam tu. So semua family aku ni booking satu hotel. So hotel ni adalah sebuah hotel yang dia macam apartment. Dan hotel yang diorang book ni dekat tengah-tengah bandar Melaka. Kenapa aku tak duduk situ? Sebab aku nak book hotel tu, tapi hotel tu dah full house. Jadi terpaksalah kita orang book hotel lain. That's why lah aku dengan family aku yang lain tu, kita orang tidur di hotel yang berbeza. Tapi tak jauh pun, dalam 5 minit macam tu, macam agak dekat sikit lah. Hotel mana yang family aku duduk ni aku tak akan cerita lah, okay? So siapa yang terduduk dekat hotel tu, good luck. Jadi cerita dia macam ni, hari weekend tu kita orang kan pergi bercuti, berpiknik. Jadi kita orang piknik dekat PD. Lepas dah piknik tu kita orang pergi ke Melaka untuk tidur dekat sana. Jadi minggu yang aku pergi tu macam musim hujan lah. Jadi kita orang tak banyak buat aktiviti. Lepas kita orang dinner dekat ikan bakar dan kita orang balik. So separate lah, aku balik ke hotel aku dan family aku yang lain-lain tu balik ke hotel yang diorang booking tadi. Diorang masing-masing dekat hotel apartment tu. Masa diorang tinggal dekat sana, everything was fine. Cuma esoknya tu baru diorang cerita apa yang jadi. Sebenarnya masa diorang katalah kan, masa diorang first masuk dalam hotel tu, diorang dah rasa tak sedap hati tau. Jadi malam tu diorang semua gather lah dekat hotel diorang. And then aku memang tak like gather sebab aku memang dekat bilik aku. Diorang sebenarnya masa diorang tinggal dekat hotel tu, diorang banyak dengar bunyi perabot yang ditarik. Lepas tu bunyi orang tarik perabot daripada atas, tarik perabot dekat apa dalam rumah. So mula-mula diorang macam ignore tau, sebab diorang ingat anak-anak diorang yang kecil yang main-main dekat luar. So macam ignore. Tapi benda tu terjadi sampailah nak tidur pun benda tu still lagi berbunyi-bunyi. Bukan semua yang dengar lah, just a few daripada kita orang yang dengar bunyi-bunyi macam tu. Lepas tu ada satu part ni juga, ada sepupu aku yang dengar bunyi pintu yang dibuka ditutup dengan kuat. And then bila dia check, tak ada siapa-siapa, semua masa tu dah tidur. Lepas kita orang balik pada Melaka tu, barulah tok mek kita orang ni cerita yang sebenarnya dia nampak something masa dekat hotel yang ditinggal tu. Masa tu memang kita orang semua terkejut gila sebab yelah yang lain-lain cuma dengar bunyi-bunyi je, tak nampak lah apa-apa kan. Tapi tok mek aku cerita, dia nampak ada seorang budak perempuan yang tinggi dia macam
tu lah kot. Aku tak tahu nak anggarkan tapi dia budak. Aku rasa maybe umur dia dalam anggaran tingkatan 2. So tak tinggi sangat kan. Okay, macam tu lah. Dia kata dia nampak perempuan tu duduk dalam rumah tu masa dalam keadaan yang ramai-ramai, tapi dia je yang nampak. Dia nampak budak tu pakai baju dia macam warna biru-biru macam tu, tapi dia jalan dalam keadaan yang tempang macam tu, sini jalan. Aku dah rasa seram. Okay. Okay. Tapi Tok Mek aku ni just tengok je lah budak mana pula yang datang ni kan. Sebab datang jalan sengit-sengit. Tapi Tok Mek aku tak nampak muka dia tau. Sebab bila dia jalan sengit macam tu, muka dia macam ni. Jadi Tok Mek aku duduk sebelah sini. So tak nampak muka dia sebab dia macam tu. Dia jalan sengit-sengit macam ni, dia tengok macam tu. So terlindung lah dengan rambut, dan rambut dia pula paras pinggang. And then Tok Mek aku kata dia hilang macam tu je. Oh god, seram. Jadi bila difikirkan balik, mungkin benda tu ikut diorang daripada luar dan masuk ke dalam hotel tu. Kepada korang yang nak tinggal dekat hotel tu, please buat research dulu. Jangan sembarangan ataupun sembrono je masuk. Manalah tahu tiba-tiba menyesal pula kan tinggal dekat situ. At least korang buat research dulu sebelum korang book hotel. And then kalau hotel tu clear, korang boleh check in lah. Kalau rasa bila kat Google tu ada bad review, but please lah avoid lah untuk tinggal tempat-tempat yang creepy macam ni. Korang tak akan tenang pun. Okay guys, that's it for today. Dan ya, korang suka dengan cerita aku. Oh ya, untuk next video aku akan buat cerita segmen seram lagi, tapi mungkin untuk next video lah. Dan untuk next video tu aku ingat nak buat cerita seram pendek part tu, dan aku nak cerita tu daripada korang. So tak kisahlah sama ada cerita tu just fiction semata-mata ataupun rekaan semata-mata ataupun daripada cerita korang. Dan please DM aku sebab aku nak jadikan cerita seram pendek korang tu sebagai konten aku untuk next video seram aku. Tapi make sure cerita seram pendek korang tu jangan terlampau panjang macam pendahuluan Tolong jangan, at least panjang-panjang pun 5 baris ayat je. Okay, lagi pendek lagi bagus. Aku mengalu-alukan korang untuk DM aku supaya korang boleh share cerita seram pendek korang dekat DM. Dan janganlah komen dekat bawah, nanti kantoi pula kan cerita seram pendek korang. Dan cerita seram yang pendek dan paling menakutkan dan paling best, aku akan masukkan ke dalam konten video aku untuk next video seram aku untuk cerita seram pendek part 2. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka video aku. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk turn on notification supaya korang tahu bila aku upload video-video yang baru. Dan ya, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.